Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ustazah harap semua murid, ahli-ahli pengakap berada di dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini merupakan perjumpaan kajian tindakan pengakap bagi kali yang keempat, bertarikh 14 hari bulan Ogos 2021 bersamaan dengan hari Sabtu. Semua ahli pengakap tahun 5 boleh merujuk buku modul, nota muka surat 23 hingga 24 dan latihan pada muka surat 27. Sebelum memulakan perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca persetiaan pengakap. Murid-murid bolehlah berdiri dan mengangkat 3 jari seperti di dalam gambar. Persetiaan pengakap. Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut Undang-Undang Pengakap. Dan kita akan menyanyikan lagu Pengakap Malaysia. Sedia. Pegang bersama, menolong orang setiap masa, menabur bakti di mana sahaja, demi Tuhan, Raja dan Negara, berbudi bersaudara, taat menurut perintah, kami bangga junjung cita-cita pengakap Malaysia. Kami bangga junjung cita-cita pengakap Malaysia. Tajuk yang akan kita pelajari pada perjumpaan kali ini adalah Bantu Mula bagi Sukatan Pengakap Tahun 5. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, pengenalan kepada jenis-jenis luka. Yang kedua, menerangkan tentang kaedah rawatan bagi jenis-jenis luka. Dan yang ketiga, menyatakan kesan yang berlaku jika luka tidak dirawat dengan betul. Pertolongan cemas bermaksud pertolongan segera yang diberikan kepada pesakit tanpa mengira bangsa atau keturunan sebelum mendapat rawatan lanjut dari doktor atau pihak hospital. Prinsip-prinsip pertolongan cemas ialah: yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa; yang kedua, mengurangkan kesakitan; yang ketiga, mengelakkan keadaan kecederaan menjadi bertambah teruk; dan yang keempat, mendapat bantuan doktor atau menghantar pesakit ke hospital. Peraturan am bagi pertolongan cemas mengandungi beberapa elemen, iaitu: yang pertama, memberi pertolongan kepada mangsa yang cedera teruk dahulu; yang kedua, memberi keutamaan kepada pesakit yang tidak sedar, iaitu menjaga terutamanya pernafasan pesakit itu; yang ketiga, jangan sekali-kali menanggalkan pakaian mangsa, hanya sekadar melonggarkannya sahaja dengan tujuan untuk memudahkan pernafasan mangsa; dan yang keempat, membuat pengurusan bagi menghantar mangsa ke hospital.
Pembebatan iaitu dressing digunakan untuk mengawal dan mencegah pendarahan dan melindungi luka daripada jangkitan kuman. Pembalutan pula iaitu bandaging digunakan untuk mengekalkan tekanan ke atas pembebatan, memegang pembebat dan penganduh pada tempatnya, mengurangkan kebengkakan, mengurangkan pergerakan, mengurangkan kesakitan dan tahap kecederaan. Ini semua bergantung kepada jenis-jenis luka ya. Kecederaan dan perawatan dalam bantu mula. Terdapat 4 jenis luka iaitu luka terhiris, luka terkoyak, luka lebam, luka tembus dan termasuk di dalam luka tembus adalah luka tembakan. Mari kita ketahui dengan lebih lanjut. Luka terhiris, luka yang disebabkan oleh benda-benda tajam. Contohnya, luka disebabkan oleh hirisan pisau. Okey, gambar. Kamu boleh rujuk pada gambar. Seterusnya, luka terkoyak. Luka yang berkeadaan terkoyak yang kebiasaannya disebabkan oleh kemalangan jalan raya, cakaran atau gigitan binatang. Okey, boleh rujuk kepada gambar contoh luka tersebut. Luka lebam, luka yang mencederakan tisu-tisu dalam yang biasanya disebabkan oleh benda-benda yang tidak tajam. Contohnya kesan tumbukan, terhimpit benda yang berat dan sebagainya. Yang keempat adalah luka tembus, iaitu luka atau kecederaan yang disebabkan oleh objek tajam dan mengeluarkan darah yang banyak. Contohnya, tusukan pisau, jarum, paku, duri dan sebagainya. Ini adalah contoh luka tembakan. Seterusnya, mari kita pelajari mengenai cara merawat luka. Murid-murid boleh menonton video yang disediakan ini. Baiklah, tindakan pertama yang perlu dilakukan apabila terluka adalah tekan kawasan yang berdarah dengan kain yang bersih sehingga pendarahan berhenti. Yang kedua, jika darah masih mengalir, balut kawasan yang berdarah atau tambahkan tekanan ke atas kawasan yang luka. Yang ketiga, pastikan kawasan yang tercedera berada dalam keadaan yang lebih tinggi dari jantung dan otak. Rujuk gambar. Dan yang keempat, tenangkan mangsa. Serta yang kelima dan yang terakhir, hantar mangsa dengan segera ke hospital jika cedera parah. Kesan akibat luka tidak dirawat dengan betul. Sebelum tu, mari kita ketahui dulu faktor-faktornya. Okey, antaranya adalah kuman yang biasanya tidak memberi ancaman kepada tubuh memasuki luka dari sekitar kulit yang sihat. Luka dicemari kuman dari kotoran, haiwan atau individu apabila cedera. Kuman bawaan udara memasuki luka dan luka disentuh dengan tangan yang tidak dibasuh atau perkara lain yang dicemari kuman dan bakteria.
Pastikan kamu menjaga kebersihan sebelum melakukan pembebatan iaitu dressing sebelum membalut atau mengubati luka. Berdasarkan faktor-faktor ini, maka kesannya adalah luka lambat sembuh dan luka semakin teruk atau parah dan boleh mengancam nyawa. Sebagai tambahan, mari kita ketahui pula mengenai kain anduh. Berikut adalah contoh kain anduh. Kain yang digunakan untuk membalut luka atau kecederaan. Okey, cara lipatannya. Daripada besar, kita lipat-lipat jadi kecil. Okey, tengok cara melipat. Okey, pastikan lipat dengan betul. Seperti yang ditunjukkan di dalam gambar ini. Okey, tengok bagaimana cara lipatan kain anduh tadi untuk membalut luka di kaki, merawat luka di tangan, dan merawat luka di kepala. Mari kita saksikan video yang disediakan ini mengenai cara balutan menggunakan kain anduh. Oh, sakit. Aku dah ke mak aku. Sakit. Aduh. Darah. Banyak ke? Aduh. Ya, ya, sakit. Jom naik bilik kita rawat. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. Anduh cincin. Anduh cincin digunakan untuk merawat luka tertusuk dengan benda-benda tajam seperti pisau, screwdriver, besi-besi panjang. Okey? Jangan sesekali kita mencabut benda-benda yang tertusuk pada diri pesakit sehinggalah dibawa ke hospital kerana ia boleh mengancam nyawa pesakit. Orang yang layak mencabut benda-benda tajam yang tertusuk pada diri pesakit adalah doktor ataupun jururawat sahaja. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause Sekian sahaja pembelajaran kita pada sesi perjumpaan kali ini. Diharapkan objektif pembelajaran hari ini tercapai dan semoga 20 orang ahli pengakap tahun 5 yang terlibat dalam kajian tindakan pengakap dapat menyiapkan latihan pada muka surat 27 berdasarkan video ini dan juga nota yang telah diserahkan kepada anda.
Sekiranya ada kekurangan dan kesilapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.